Baiklah murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam sesi PDP Reka Bentuk dan Teknologi tahun 6. Saya Cikgu Roy. Hari ini kita akan menyentuh tajuk hidroponik dalam bahagian mari menanam. Murid-murid boleh rujuk muka surat 50 dan 55 buku teks sambil tu. Baiklah, untuk standard kandungan dan standard pembelajaran hari ini, standard kandungan kita 5.2 menanam secara hidroponik, manakala standard pembelajaran kita ada 3, iaitu 5.2.4 menyediakan peralatan menanam iaitu takung, penutup takung dan raga tanaman. 5.2.5 membancuh larutan nutrien dengan kadar yang betul, serta 5.2.6 mengubah anak benih ke dalam raga tanaman mengikut prosedur. Baiklah murid-murid, dah bersedia? Kriteria kejayaan kita. Di akhir sesi pembelajaran, murid-murid akan dapat menyatakan yang pertama, peralatan penanaman. Murid-murid akan menyatakan peralatan-peralatan yang digunakan dalam menjadikan takung penanaman hidroponik. Manakala kriteria yang kedua, penyediaan larutan nutrien. Murid-murid haruslah boleh menyatakan langkah-langkah yang betul dalam proses menyediakan larutan nutrien hidroponik. Manakala kriteria yang ketiga, mengubah anak benih. Murid-murid akan dapat menyinaraikan prosedur yang perlu dilakukan apabila mengubah anak benih diubah dari tapak semaian ke takung penanaman. Baiklah. Menanam ataupun dalam istilah lain mengubah anak benih dalam proses ni. Definisi proses. Proses penanaman dalam hidroponik merupakan proses di mana anak benih tumbuhan yang cukup usia diubah ke tapak penanaman. Anak benih yang kita tanam di tapak semaian tadi, kita akan ubah ke tapak penanaman. Proses ini adalah penting bagi memastikan anak benih tadi dapat berkembang dengan baik melalui bekalan nutrien dan cahaya yang mencukupi. Di samping itu juga, ia akan membantu proses pembesaran melalui ruang yang mencukupi untuk setiap anak benih. Seperti mana yang semua yang kita pelajari pada sesi lepas, anak benih yang kita semai itu diletakkan di dalam satu takung secara rapat-rapat untuk memastikan ianya tumbuh. Dan apabila ia tumbuh, ia memerlukan ruang, ia memerlukan bekalan nutrien yang mencukupi untuk membesar. Baiklah, itu tujuan kita. Okey, alatan penanaman secara umumnya yang kita ada 3 yang kita pelajari untuk teknik hidroponik takung. Yang pertama, perlu ada takung. Takung ni adalah tapak penanaman yang berfungsi untuk menakung larutan hidroponik. Jadi tapak utama. Yang kedua, kita kena ada penutup takung. Penutup ni ia mempunyai beberapa ruang berlubang. Ruang ni nanti kita akan gunakan untuk memegang raga tanaman. Dan raga tanaman juga diperlukan. Raga tanaman akan menjadi bekas untuk tumbuhan tumbuh dan membesar. Baiklah murid-murid, penyediaan larutan nutrien. Kita sebut banyak kali larutan nutrien ni. Larutan nutrien adalah bahan yang akan membekalkan seluruh keperluan nutrien tanaman hidroponik. Secara umumnya terdapat 2 jenis larutan, iaitu larutan A ataupun lebih dikenali dengan campuran makro, dan larutan B iaitu campuran mikro. Kenapa dinamakan larutan makro dan mikro? Larutan A ni bahan-bahannya diperlukan dalam jumlah yang banyak, dan manakala larutan B ni dalam jumlah kuantiti yang lebih sedikit. Botol kedua-dua larutan perlu digoncang terlebih dahulu sebelum digunakan. Tujuannya adalah untuk memastikan kandungan dalam botol tu bercampur dengan lebih baik. Dan dalam tu bukan dia ada terdiri pada pelbagai jenis nutrien lah. Okey, kedua-dua larutan tidak boleh didedahkan kepada cahaya matahari. Kenapa kena tak boleh cedah pada cahaya matahari? Tu tugas murid-murid cari nanti. Baiklah murid-murid, langkah-langkah menyediakan larutan nutrien. Okey, yang pertama, kita tuangkan air ke dalam takung mengikut sukatan yang dicadangkan pada label stok. Ini pentinglah sebelum kita buat kerja ni, pastikan kamu faham dan baca dahulu label pada stok botol larutan tadi. Dan kita nak tahu kuantiti ataupun nisbah yang diperlukan, yang akan digunakan. Okey, setelah kita dah tuang air, kita masukkan larutan A dulu mengikut sukatan yang dinyatakan. Kemudian kita akan kacau hingga sebati. Gunakan tangan ataupun lebih baik gunakan sudik ke apa kan. Okey, dah sebati, kita akan tuang pula larutan B dan kita ulang langkah kedua dan ketiga tu kita tuang, kemudian kita kacau lagi sekali untuk memastikan ianya bercampur
dengan sebati. Dan bila telah siap, kita akan tutup takung untuk melindungi larutan nutrien dari cahaya matahari. Satu, untuk mengelakkan dia kering. Yang kedua, untuk mengelakkan pertumbuhan alga di dalam takung. Baiklah murid-murid, kita pergi ke tajuk seterusnya. Okey, kita dah sediakan larutan nutrien. Sekarang kita nak pilih anak benih yang akan kita pindahkan ke takung tadi. Okey, untuk memilih anak benih ada beberapa ciri-ciri yang kena kita perhatikan. Yang pertama, anak benih yang kita pilih haruslah anak benih yang mempunyai 2 atau 3 helai daun. Maksudnya ia telah tumbuh, ia telah bersedia untuk membesar. Yang kedua, anak benih yang kita pilih mestilah tumbuh yang sekata. Maksudnya dia sama, saiz dia lebih kurang sama dengan anak benih yang lain. Sekata. Kita akan elakkan anak benih yang terbantut, sebab untuk mengelakkan apabila kita pindahkan dia tidak dapat tumbuh dengan baik. Yang ketiga, anak benih tiada kesan serangan perosak. Ini kita boleh tengok pada daun ataupun batang anak benih itu. Yang keempat, masa proses pemindahan ataupun proses semaian. Sebelum ni kita kena pastikan anak benih yang kita gunakan, anak benih itu tidak patah atau cedera. Mungkin masa kita pindahkan tu daun dia terpatah, takut anak benih itu tidak dapat tumbuh nanti. Dan yang terakhir, kita kena pastikan anak benih tiada serangan penyakit. Yang ini kita boleh lihat pada daun, kalau ada corak-corak ataupun tumpukan yang pelik, itu kita kena elakkan. Okey ya. Dan seterusnya, bila kita dah pilih anak benih, okey, prosedur apa yang patut kita buat? Okey, kita dah pilih anak benih yang sihat. Kemudian untuk teknik penanaman penyemaian menggunakan span, kita kena pastikan anak benih tadi kita masukkan ke dalam raga tanaman. Kalau kita gunakan sebelum ni teknik menggunakan reja benang, penyemaian menggunakan reja benang, tak ada masalah sebab reja benang memang diletakkan di dalam raga tanaman. Okey, bila kita dah letakkan, kemudian kita akan masukkan raga tanaman ke dalam lubang pada penutup takung. Kan, mengikut jumlah lah. Kemudian setelah kita masukkan lubang, kita akan letakkan takung hidroponik tadi pada struktur pelindung hujan. Maksudnya pada tempat yang tak kena hujan. Kena cahaya matahari tapi tak kena hujan. Sebab apa? Sebab kita takut bila hujan turun jatuh pada takung hidroponik kita takut larutan tu dia akan mencair sebab air akan masuk ke dalam. Dan pada satu tahap ia mungkin akan melimpah dan akan mengganggu pembesaran tumbuhan kita. Dan yang terakhir, setelah kita masukkan, kita letak takung kita, kerja penjarangan. Okey, penjarangan ni maksudnya kita buang ataupun kita asingkan ataupun kita potong anak benih untuk memastikan tidak terlalu banyak anak benih tumbuh membesar dalam satu raga. Dan bila terlalu banyak ataupun melebihi keperluan, ia akan menyebabkan tumbuhan itu terbantut sebab ia terpaksa berkongsi ruang pada satu tempat. Okay, dan sebelum cikgu lupa, semasa kita masukkan raga tanaman ke dalam lubang pada penutup takung, kita kena pastikan yang akar anak benih ataupun span ataupun reja tu menyentuh larutan nutrien. Dan kalau tak menyentuh, berkemungkinan tumbuhan tu akan mati. Anak benih tu akan mati sebab ia tidak mendapat bekalan nutrien dan air yang diperlukan. Jadi kena pastikan yang menyentuh. Kan? Dari masa ke semasa nanti dalam tajuk yang akan datang kita akan tengok penjagaan macam mana kita nak pastikan tumbuhan kita tu dapat hidup dengan baik. Baiklah murid-murid, itu saja kesimpulan yang kita tengah dapati pada hari ini. Yang pertama adalah proses mengubah anak benih dari tapak semaian ke tapak penanaman akan membantu tumbuhan tumbuh membesar. Itu tujuan utama dia. Kan, bila kita ubah dia ada ruang, dia dapat larutan nutrien yang lebih baik. Kan, kemudian kita ubah pula takung tu ke tempat yang lebih sesuai di mana tumbuhan tu boleh mendapat cahaya matahari dan sebagainya. Yang kesimpulan kedua, terdapat dua jenis larutan nutrien iaitu larutan A dan larutan B. Kedua-dua jenis larutan ini diperlukan untuk membekalkan nutrien yang mencukupi pada tumbuhan hidroponik. Larutan A, larutan makro, dan larutan B, larutan mikro. Kan? Dalam setiap larutan tu dia terkandung berbagai-bagai unsur. Okey, kesimpulan yang ketiga, terdapat 5 ciri-ciri anak benih yang sihat. Ciri-ciri yang kita bincangkan tadi kan, daun dia, bentuk dia macam mana. Dan yang terakhir, kesimpulan yang keempat, terdapat 5 langkah yang perlu dipatuhi untuk menukar anak benih dari tapak semaian ke tapak penanaman. Prosedur yang kita belajar sebentar tadi. Okey, itu saja untuk hari ini. Tamat sesi pembelajaran kita. Cikgu harapkan apa yang disampaikan ini akan memberi manfaat
memberi pengetahuan pada murid-murid sekalian. Semoga jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Jaga diri baik-baik, kan? Berdoalah semoga keadaan akan menjadi semakin baik, insya-Allah. Sekian, terima kasih.